Allah SWT lagi dan lagi lipat-lipat kali ganda untuk memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT. Bila mana kita nak bersyukur, sampai bila kita nak bersyukur ni? Sampailah kita masuk, kerana tidak terhitung banyaknya nikmat Allah SWT. Nikmat yang ada pada diri kita, Masya Allah, boleh datang ke masjid surat, boleh mendengar lagi ceramah ke, boleh berkomunikasi dengan kawan-kawan kita lagi. Bila usia dah meningkat, nikmat tu sikit-sikit kurang. Cucu panggil kita tu, aku tak dengar lah. Tidak. Ini ada dalam mulia. Ini semua tanda-tanda yang kita ni baru ni binasa lah. Tak ada kekal ni. Jadi ni tuan-tuan, bila majlis diadakan majlis fikir, kita sama-sama fikir, risau lah. Tak risau pada orang lain, risau pada diri kita. Ni kita nak menuju ke alam barzah, alam kubur. Kalau kita mati satu kapal terbang pun, bukan pilot yang nak jawab kita punya persoalan tu. Semua kita kena jawab pilot. Marah buka, siapa Tuhan. Jadi tuan-tuan mulia, perkara inilah kita nak risau bimbang. Hari ni saya dan tuan-tuan kita risau bab keperluan dunia kita. Yang tak habis-habis. Tempat saya dah pencen pun, ada kojo lagi dah. Banyak kojo. Dulu datang bercita-cita. Dah pencen mau jadi kaki masjid dah pula. Tengok tak sampai juga. Cucu dah tarik kaki dia. Atong habis lah. Kena, kalau kena anak-anak kita boleh pergi jentik telinga kan. Kena dengan cucu, sen tak guna kan. Anak-anak aiskrim Malaysia, Batang je kan banyak kan. 5 kali kita jengkah dia. Cucu nak apa? Bisingkan plastik pun beli kan. Superman tu, baju Superman, Ultraman, main-main boleh beli. Cucu punya hal lah. Jadi tuan-tuan yang mulia, faktor untuk kita datang ke rumah Allah ni bukan kerana kita ni sihat ke, dah pencen ke, apa sebagainya. Faktor utama Allah beri hidayah pada kita. Allah sayang pada kita lagi ni. Tanda Allah sayang pada kita apa ni? Dia datangkan kita ke rumah Allah. Setiap azan berkumandang kita dapat datang. Ada orang Masya Allah, transportnya lebih baik daripada kita, sehatnya Masya Allah. Hari-hari jogging 5 km. Tapi tuan-tuan mulia, dalam bab untuk menziarahi masjid, ini semua pilihan Allah SWT. Jadi tuan-tuan mulia, bukan sebab kematian kita sakit. Kalau aku jantung gua, kita salam dengan Imam bacalah Yasin. Kita minta Imam baca Yasin. Itu bila alhamdulillah makbul, insya-Allah lah. Jadi tuan-tuan yang mulia, semua yang tak ada kena-mengena, tak ada kait mengait langsung dengan kematian. Jadi tuan-tuan yang mulia, satu orang ni, orang lama kita, bila pergi ke hospital, dia cek semua darah dia. Doktor muda, perempuan boleh cakap, pakcik ni darah muda lah. Semua baik. Gula berapa? 3 ke bawah dia. Dia punya pressure Masya Allah. Bila keluar dari hospital, tuan-tuan mulia, terlampau gembira, satu kereta terlanggar dia. Boom. Selamat ni, qalu inna lillah. Sehat ke? Sehat pula dalam kubur bicara kan. Jadi tuan-tuan mulia, satu cerita di Port Dickson. Pegawai polis tu ada lagi. Cerita je lah, kenang-kenangan. Dia ni satu orang, pegawai polis. Hari-hari dia jogging, berpeluh dia.
Dia cerita kat jemaah kami nak pergi ke Indonesia. Kita dengar melopong gitu kan. Hari-hari saya jogging, berpeluh-peluh kata dia. Jadi satu masa, dia berjogging-jogging, tiba-tiba dia collapse. Jatuh dia tuan. Jatuh aja orang nampak, wah lah hospital. Sebab ramai orang jogging. Nak hantar hospital. Bila hantar hospital, doktor telah buat satu emergency case. Taruh oksigen kat hidung ni. Ketika itu dia rasa, dia tahu. Dia tengok, dia kata saya punya nyawa, dia kata dah keluar lah daripada badan. Tak lama, 2-3 minit je kata dia. Dah keluar daripada badan, saya nampak jasad saya terbujur dah. Dia pun sedih lah kan. Roh dah terkeluar pada jasad dia. Dia pun minta pada Allah, ya Allah, dia kata, aku ni ada anak okey, tak ada orang nak jaga. Aku dah jaga, ya Allah. Kau kembalikanlah roh aku ke dalam badan aku. Allah dengan kasih sayang dia tuan, masuk balik roh tu dalam jasad dia. Tengok doktor telah mengejar dia, ketegang, sakit je badan aku. Dia tak boleh tahan dia. Masuk balik, tekan dia lagi. Orang polis ada lagi dia kata, tak ada jaminan untuk kesihatan kita ni. Aku jogging hari-hari berpeluh. Doktor kata kau pergi jogging ni, InsyaAllah dia. Jogging dia punya hal itu. Molek berlaku dia kata. Jadi tuan-tuan yang mulia, inilah dia. Kita ambil fikir benda ni. Penting juga kesihatan ni. Ulama cakap, dalam hadis beritahu selepas iman ni, yang paling berharga ni kesihatan lah. Keafiatan. Siapa yang boleh jaga kita? Doktor pun rawak aja kan. Apa sakit pakcik? Dia pun tak tahu juga. Kau tak tahu apa sakit apa. Tak payahlah aku datang dengan kau. Baik pergi jumpa bomoh lagi bagus. Kan? Ini kau tanya aku apa sakit lagi. Dia pun rawak-rawak. Ambil darah sikit. Darah kecap pagi. Dan tak ambil kan mati sakit. Kan? Pernah dulu sekali lah. Denggi kan. Hari-hari ambil darah. Bengang je aku. Aduh sakit. Lepas hari tu nurse ambil, marah kan dia tu. Tak jumpa dia punya urat darah, tak jumpa. Kita sakit ni. Jadi tuan-tuan yang mulia, nak diceritakan pentingnya kesihatan selepas iman. Jadi tuan-tuan mulia, inilah kita yang sihat-sihat ni. Allah Ta'ala bagi kita masa, ruang dan peluang ni untuk datang ke rumah Allah SWT. Satu hari besok kita akan datang tuan. Kalau pun kita menangis depan, menangis, tak ada siapa nak bawa kita ke masjid juga kita. Inilah masa nak tuju pada Allah. Sakit macam mana kita pun datang ke rumah Allah. Allah tahu ke kita ni sakit? Tahu, Maha mengetahui. Sifat Allah ni Maha mengetahui kita sakit, macam-macam penyakit. Tapi Allah SWT nak tengok kesungguhan kita. Ya, benar ya Allah. Kesungguhan kita. Allah tahu kita ni semayang, tak ada lah ni. Fatihah betul-betul kan. Tapi Allah SWT tengok kesungguhan kita. Jadi tuan-tuan mulia, diceritakan lagi, ditampin. Negeri Sembilan ni. Banyak ni tu. Mabuk tu budak ni. Jadi tuan-tuan mulia, manfaatnya orang datang hari-hari berulang alik rumah masjid, hari-hari berulang alik, sampailah kedatangan maut dia. Allah. Dia dah terlantar kata rumah, pergi mana kita, aku nak angkat pergi masjid, nak mati. Dan ramai-ramai anak-anak berkumpul, dia dengan sendiri otomatik boleh cakap Waalaikumsalam. Boleh siapa lah bagi salam ni? Tak ada orang bagi salam. Rupanya malaikat maut datang dulu. Allah. Inilah faedah tuan. Kita datang ke rumah Allah SWT. Jadi seluruh masalah kita sebenarnya selesainya dekat masjid. Tapi kita punya hari ni punya pemikiran kita banyak yang pandai-pandai belajar tinggi-tinggi kan. Apa bang? Takkan kau makan ke masjid mana ada kan?
Pergilah kilang ke mana-mana pun dapat. Kan? Sahabat Nabi SAW Sallallahu dengan cerita Sayyidina Ali karamullah wajhah. Tanya si tiba-tiba ada makanan lagi. Tak ada lah bang. Pergi semayang dekat masjid. 3 kali berulang kisaran gandum bergerak, berputar dan mengeluarkan gandum. Ajib. Kan? Dia pun beritahu kepada Nabi SAW akan ehwalnya itu. Nabi cakap kalau kita tak angkatlah mesin gandum tu, mesin ni akan mengeluarkan gandum sampai hari kiamat. Allah. Jadi tuan-tuan mulia, kita orang beriman ni mana nak cakap? Kita tak boleh guna kepala kita ni. Walaupun kita pandai, kepandaian kita inilah himpunan 1% kepandaian kita dengan seluruh manusia. Termasuklah Nabi-Nabi kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah SAW punya genius 99%. Dia punya hadir dia pendek tapi penuh makna. Kita ni bercantum, berkumpul semua dengan orang daripada Adam sampailah bayi yang terakhir sebelum kiamat. Itulah kepandaian kita. Itu tuan-tuan yang mulia. Jadi kita tak boleh guna akal kita ni. Kalau kita guna akal kita ni pening benda kita. Contohnya kalau kita buang angin, kenapa nak ambil semayang kan? Pergilah gosok buntut saja dah lah. Kita nak duduk balik. Nampak berlawan kan? Dengan ikut akal kita. Dia keluar kentut ni di belakang kita ni. Basuh je lah. Tapi kita ada khair tuan-tuan yang mulia. Kita tak tahu. Tuan-tuan yang mulia inilah dia. Macam kita tidur malam lah. 8 jam kita tidur. Doktor suruh tidur kita berapa jam? Baik tuan, 8 jam. Tapi tuan-tuan mulia tahu tak kita, imam-imam, ulama-ulama besar tak tidur malam. Daripada isyak sampai subuh, muzakarah. Handalah umur 100 lebih umur ni. Kan? Kita makan lepas, tidur 8 jam. Halal juga. Kan? Jadi tuan-tuan yang mulia, sebenarnya Allah SWT suruh kita bangun malam untuk apa? Supaya badan kita sihat. Sebab Allah Maha mengetahui, Dia yang mencipta kita. Dia tahu luar dan dalam kita ni. Kita doktor tak tahu dalam kita. Tahu luar kita. Pandang sikit, itu pun belum tepat lagi. Sakit lain dia pergi ubat, tak baik-baik juga kan. Tapi Allah adalah pencipta kita. Setiap obat Allah SWT itu ada penyembuh dia. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah SWT bangun kita, suruh kita bangun tahajud ni supaya Allah SWT nak tempatkan kita di makam mahmudah. Makam yang baik lah, maksud di hari akhirat. Bila kita jaga bangun malam tuan-tuan, badan kita sihat. Dan tuan-tuan yang mulia, itu juga dengan kita bangun subuh, waktu subuh, solat subuh berjemaah. Kita umur lah pendek-pendek. Sebenarnya kat sontot umur kita kan. Tetapi tuan-tuan boleh dapat jaga solat subuh berjemaah. Seolah-olah kita beribadat, pahala menyamai seluruh malam kita beribadat pada Allah. Jadi solat subuh pendek saja. Kalau orang yang tahu, imam tahu, kalau belakang dia orang tua-tua banyak, dia tak boleh baca surah Baqarah bang. Itu mahu dia cari lah imam tu baca orang kita macam mana boleh imam. Panjang sangat. Jadi imam yang bijak pun dia tengok keadaan makmum ni. Kalau orang tua rekal sikit. Jadi pahala tuan-tuan mulia, Masya Allah. Seluruh malam tu full dengan apa? Pahala ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kalah tuan-tuan. Bukannya lama sangat. Begitu juga solat isyak separuh malam. Pahala ibadat dapat. Jadi tuan-tuan mulia, ini semua tak nampak. Yang menampakkan ialah iman kita, yakin kita pada Allah. Kalau yakin kita sempurna tuan, belum lagi azan berkumandang, kita dah sampai ke
Satu tabi'in Sa'id Al-Musayyab diberitahu 20 tahun ke 40 tahun dia berada dalam Masjid Nabawi sebelum azan berkumandang. Bukan 20 hari, bukan 40 hari tuan, 40 tahun, 20 tahun duduk di masjid sebelum azan berkumandang. Jadi itulah tuan-tuan mulia, kita nak menyusuri, mengikuti mereka-mereka yang terhadap. Jadi tuan-tuan mulia, perkara pentingnya iman kita, yakin kita pada Allah SWT. Siapa yang menciptakan 7 tala langit dan bumi? Allah. Allah SWT. Kita boleh buat rumah pun. Sidang-sidang kita tengok rumah lah. Oh, siapa lelaki punya carpenter buat ni? Yang halu-halu je buat ni. Ni besar ni, siling apa kan. Kita pun tak berani tidur dalam rumah. Kamu takut jatuh rumah kita mampus. Dengan cucu-cucu sekali. Jadi tuan-tuan mulia, bila mana Allah menguasai segala-galanya, jadi pengharapan dan kita punya permintaan hanya pada Allah, kerana Dia lah yang berkuasa. Dia yang mencipta 7 langit dan bumi. Dan Dia yang mencipta makhluk-makhluk di darat, di laut, di udara. Dan Dia yang memberi rezeki kepada semua barang ciptaan Dia. Tak ada satu pun yang tak diberi rezeki. Semuanya diberi rezeki oleh Allah SWT. Ular dalam batu pun Allah SWT yang beri rezeki. Jadi tuan-tuan mulia, Allah SWT cerita tentang kehebatan Dia supaya hamba-hamba Dia kenal Allah SWT. Lepas kenal Allah SWT dan meminta-minta, harap pada Allah SWT itu. Dan tuan-tuan mulia, Allah SWT hantar 124,000 Nabi-Nabi. Tujuan Dia untuk kenalkan hamba-hamba Dia kepada Allah SWT. Itu je tugas Dia. Kenal Allah, bila kenal, tunduk dan patuh pada perintah Allah. Itu je Allah SWT suruh. Tak nak buat yang lain-lain. Jadi tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW telah khatam, wafat. Berapa ribu tahun dah, 1145 sekarang. Jadi tuan-tuan mulia, kalau ikut akalnya, dah tentulah kita akan kembali kepada penyembahan berhala-berhala. Tetapi sayangnya Allah kepada Nabi dan sayangnya Allah kepada umat Nabi SAW, dikekalkannya. Masih ada lagi orang beriman dan beramal saleh. Jadi pokok utamanya, Allah SWT berkehendakkan mesti ada kerja. Barulah perkara pengekalan agama itu wujud. Jadi tuan-tuan yang mulia, dengan cara apa? Allah SWT beritahu pada kita, sesungguhnya kita ni adalah umat yang terbaik. Apa kerja kita? Kerja kita ajak orang pada baik. Nak dongar tu nombor 2. Yang pertama kita ajak daripada baik. Kalau dia banyak ragam, banyak cerita, pokok ekor jangan. Biarlah dia. Dia jawab subhanallah. Tapi tugas kita boleh dah sampaikan ya Allah. Itu pun dia kata tak berbaloi-baloi. Kita datang rumah dia 165 kali. Besok di hari akhirat dia akan jawab kepada Allah, nak lopeh tuan daripada neraka. Siapa nak masuk neraka? Kepanasan ni berlipat-lipat 70 kali ganda. Ya Allah, dia kata kalau dia datang rumah aku 166 kali, aku ikut. Jadi tuan-tuan, siapa tanggungjawab ni? Saya dan tuan-tuan lah. Sekarang ni saya nak pergi belajar kat India, Pakistan, Bangladesh, belajar bahasa Jawa. Jadi tuan-tuan yang berada di sini, boleh lepas ke? Tak boleh tuan. Kenduri rumah orang kahwin kita poi duitnya ni RM100 untuk saudara saya. Jadi tuan-tuan boleh, saudara kita tak dapat datang ke rumah Allah, apa kerja kita? Okey, pengurusi dengan ahli tata kuasa dah buat kerja lah. Tak cukup tuan dengan mesyuarat saja. Mau pergi jumpa dia, merayu kat dia, pegang lutut dia. Marilah tuan. Berani ke? Saya tak berani lah.
Tujuan tuan-tuan yang mulia untuk selamatkan diri kita besok di hari akhirat. Sebabnya tuan-tuan yang mulia, yang kerja agama ni dia bagi kita latihan kursus. Macam ulama-ulama yang ada sini 1 tahun. Saya pun tak berani 1 tahun ni. Pening kepala ni. Turun level sikit. Ompek bulan. Itu pun ketar ke. Mula-mula pergi Allah. Masa tu dah kahwin lah. Anak bunuh 3 orang. Pergi India belajar naik kereta api menggigil. Musim sejuk. Bulan 12. Yalah kita lama dengan bini kan. Dah tonggar datang lah malam-malam. Perempuan tonggar datang malam-malam. Mimpi lah. Dah kena mandi dalam train. Kau manja sejuk air. Pergilah Pakistan. Orang baru kahwin kan. Belum habis isyak lagi, lepas isyak tidur sekejap dah banjir. Selimut mandi, pergi air ke dalam. Ya Allah, satu timba je mas. Halal lah kita cakap. Tak boleh tahan sejuk, masuk balik dalam selimut. Jadi tuan-tuan yang mulia, ni semua mujahadah. Belum buat cerita makan minum dan sebagainya. Tapi kerja dakwah ni di mana-mana kita berada sama je. Ajak tuan-tuan semua cara pun sama je. Cuma suasana makanan saja. Itu mujahadah sikit lah. Kita nak tinggalkan isi kita. Oh kahwin lagilah. Lagi mujahadah. Yang dah tua lagi lah kan. Aku tak boleh dah tinggal rumah aku kan. Buat tuan. Tak boleh lah. Dah tua-tua pun tak boleh tinggal juga. Apa tengok. Power magnet. Besok tinggal juga. Kalau baru kahwin, tinggal lah isi kita lah. Kita pun masuk kubur. Kalau bini kita cantik, macam tak ada ke orang lain yang nak tengok. Jangan main bang. Janda dulu. Bunyi rumah pula. Laki dia tinggalkan rumah. Cari isteri raja. Rumah ni mula-mula memang lah. Nangis, nanti cabut botol lesan dia pegang kan. Biasa botol lesan kayu tu lah kan. Kayu, batu tak boleh lah. Rangkit je. Nitik betul dia. Dia habis saya edah dia tuan. Lalu mirip-mirip Shahrukh Khan kan. Telur dia tuan. Habis kita bawa macam selamatlah bang. Bye-bye. Kita pun macam tu juga. Kita lagi dahsyat. Tak sampai dah kita. Kubur rumah kita merah lagi, tanah merah lagi. Kan? Merah lagi dah. Pakai spek mata, ribbon hitam. Berapa beli ni bang? Ni RM500. Leban. Tuan-tuan boleh nanti. Cinta sesama manusia ni, cinta yang berpindah. Hanya cinta yang sejati. Cinta pada Allah kekal selama-lamanya. Jadi untuk wujudkan cinta ni tuan-tuan mulia, kita orang-orang awam ni, sebilion ni, kita belajar hati-hati. Kita keluar 4 bulan. 4 bulan hari kita jalan Allah. Jadi nampak ni 4 bulan. Woi, lama je tu orang. Tapi umur saya dah nak upek ya 4 bulan apa ada. InsyaAllah. Mana tuan? Bagi nama tuan. Cerita mulai ya. 4 bulan InsyaAllah. Korban dia kena jauh. Jadi ini. Apa nama kan? Mana habis semua. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh tak yang lama ni. Kita agama ni Ustaz bila kita tak ada lama. Memang yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ampun pada Allah dan tuan-tuan. Mana yang tak baik juga buat. Saya ni bukan tablik tuan. Walaupun dah berjaga bersih. Tak tablik mesti ada salah. Tuan itu kamu juga. Tu dia. Itu dia budak tablik sudah mari. Tengok yang datang mana? Tu. Bukan budak tablik bang. Janggut panjang ramai. Orang doa. Memang mengangkat balik kan. Jadi tuan-tuan mulia, budak-budak memang tu belajar. Maafkan aku.
Dan sama-sama kita berdoa satu sama lain supaya kita berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau syurga di tali gula. Ada lah. Subhanallah biasa. Subhanallah. Oh, alhamdulillah. Kurang tu bang. Dari yang iPhone. Ui, view ni, view kan Ha? 5,000. Ya, iPhone 16 bang baru. Tadi sikit. View ni